Ramai orang masih confused tentang bab solat jamak dan qasar. Dia tertanya-tanya, apakah saya ni boleh ke jamak, boleh ke qasar? Kan? Kita tengok persoalan-persoalan yang kita akan rungkaikan, beberapa soalan yang kita ada kesempatan pada malam ni, insya-Allah. Pertama, bagaimanakah jarak yang dikira lulus bagi seseorang tersebut melayakkan baginya untuk solat secara jamak dan qasar? Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل بنقد وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك وبعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama masih meneruskan mengimarahkan Masjid Al-Falah USJ 9 ini. Terima kasih pada pimpinan masjid atas jemputan mengisi ruang pada malam ini. Kita insya-Allah pada malam ini membicarakan bab fiqh solat jamak dan qasar. Jamak himpun dua solat dilakukan dalam satu waktu, sama ada yang awal dinamakan jamak takdim atau dalam waktu yang kedua namanya jamak takhir. Waktu yang pertama kalau siang waktu zuhur, kalau malam waktu maghrib. Waktu yang kedua, kalau siang dibuat dalam waktu asar zuhurnya. Kemudian solat asar. Sama ada nak buat solat asar dulu atau solat zuhur dulu di dalam waktu asar. Sebahagian menyatakan lakukan zuhur dulu kerana menurut turutannya. Sebahagian juga menyatakan lakukan asar itu dulu kerana asar itu waktu baginya. Mana-mana boleh. Tapi yang afdalnya mengikut turutan solat satu itu yang afdalnya. Baik tuan-tuan, ramai orang masih confused tentang bab solat jamak dan qasar. Dia tertanya-tanya, apakah saya ni boleh ke jamak, boleh ke qasar? Kan? Kita tengok persoalan-persoalan yang kita akan rungkaikan, beberapa soalan yang kita ada kesempatan pada malam ni, insya-Allah. Pertama, bagaimanakah jarak yang dikira lulus bagi seseorang tersebut melayakkan baginya untuk solat secara jamak dan qasar? Pertamanya, mestilah perjalanan tersebut melebihi 90 km total perjalanan satu arah. Dan perjalanan daripada USJ 9 ni nak pergi ke Ipoh, cukup tak 2 marhalah? Dan Pulau Batu, itu kalau Batu 90 km kalau kilometer. 90 km ni berdasarkan kitab-kitab Turas, kitab-kitab Sabilal Muhtadin, Matla'al Badrin dan lainnya. Semua-semua tu diambil daripada kitab-kitab Arab, Mughni Muhtaj, Al-Mu'tamad dan sebagainya. Itu tuan-tuan ya. Asal daripada kitab Arab, diterjemahkan oleh tuan-tuan guru kita, para alim ulama kita yang terdahulu dalam kitab-kitab fiqh untuk memudahkan bagi kita. Maka jaraknya adalah 90 km. Ada juga ulama mutaakhir yang membuat kajian, paling minimum adalah 80 km, tetapi pandangan tersebut dhaif. Jadi kita ambillah pandangan yang lebih kuat. Dan pandangan yang lebih kuat iaitu 90 km. Bagaimana? Apakah perlu kita capai 90 km dulu baru kita boleh solat jamak dan qasar tu setelah melepasi jarak tersebut? Jawapan dia tak. Setelah mana kita keluar daripada mukim kita USJ ni, katakanlah tuan-tuan dah masuk dah zon mana? Puchong. Belah Puchong dah. Kan belah sana lah. Kan belah dengan Puchong Perdana umpama contoh. Ada masjid tuan-tuan nak singgah. Bolehlah ni buat solat zuhur jamak takdim asar sekali dalam waktu zuhur. Silakan. Yang mana total perjalanan tersebut akan capai 90 km. Itu caranya. Perlu keluar daripada mukim dahulu. Gitu ya. Ada orang tanya, Ustaz, tak boleh ke azan dah kumandang dah zuhur, saya solat daripada rumah zuhur dan asar jamak takdim, boleh tak? Jawapan dia tak boleh. Dia kena keluar daripada mukim dulu. Walaupun katakanlah waktu dah masuk,
dia tengah sibuk prepare dokumen itu ini dan sebagainya, kan? Bekalan yang dia perlu bawa, pakaian yang dia perlu bawa dan sebagainya, tiba-tiba tinggal lagi setengah jam. Sempat tak kalau dia nak keluar daripada sini pergi ke Puchong? Mungkin sempat. Ketika sampai ke Puchong, dia nak solat jamak takdim Zuhur dan Asar. Boleh tak? Azan dah masuk lebih awal. Harus jawapan dia dibenarkan. Dibenarkan. Gitu kan? Yang ni ketika telah keluar. Jangan solat di rumah tu. Yang tu tak boleh sebab dia masih lagi bermukim. Mesti keluar daripada mukimnya. Baik. Musafir hendaklah mempunyai arah tujuan yang tertentu, bukan musafir yang tidak pasti ke mana arah tujuan. Contoh tuan-tuan, kan orang yang backpackers. Aku tahan kereta ni, ada kereta yang berhenti, bawa aku ke mana-mana, aku follow aje lah. Yang begitu tidak boleh. Tidak boleh. Melainkan dia letak satu target. Okey, hari ni aku memang tidak ada duit. Aku hanya menahan kenderaan yang sanggup menghantar aku ke mana destinasi seterusnya yang tujuan aku nak pergi ke Teluk Intan. Orang tu contohnya dapat hantar sampai mana? RNR Sungai Buloh sahaja. Tak apalah, sampai ke situ tumpang pula kereta orang lain ke, lori ke, van ke, perjalanan yang seterusnya pula. Kan? Itu dia tahu arah tujuan. Ini orang yang tak tahu arah tujuan. Mana van tu bawa, aku ikut je lah. So yang ini tidak boleh solat jamak dan qasar. Begitu ya. Jadi orang yang dia menumpang tu kan ke arah tujuan yang supaya capai tempat yang nak ditujunya itu, bolehlah baginya. Sebab dia tahu tempat tujuannya itu cukup jaraknya 90 km. Macam tu tuan-tuan ya. Baik. Seterusnya. Syarat sah solat qasar. Syarat sah solat yang kita nak qasarkan, kita nak ringkaskan daripada 4 menjadi 2 rakaat. Maka sudah tentu solat yang dibenarkan hanya Zuhur, Asar dan Isyak. Lain daripada tu tak ada lah. Ya. Berniat qasar ketika takbiratul ihram. Mesti ada niat qasran. Saja ke solat fardu Isyak qasran. Ataupun saja ke solat fardu Isyak 2 rakaat. Dengan maksud 2 rakaat itu adalah kerana qasar. Kan saja ke solat fardu Isyak 2 rakaat qasran pun boleh. Lillahi ta'ala. Begitu. Tiba-tiba kita terlupa. Aku niat ke tidak qasran? Tak ingat. Kan? Maka apabila tak ingat, kembali kepada hukum asal solat tersebut 4 rakaat. 4 rakaat. Begitu tuan-tuan ya. Baik. Seterusnya, perjalanan musafir mestilah memenuhi syarat yang diharuskan oleh syarak yang melayakkan keharusan mengqasar salat. Sebagaimana yang tadi di awal tadi kita sebut, mestilah jarak tersebut telah diyakini jaraknya melepasi 90 km perjalanan itu. Betul kan? Kalau tak yakin, kembali kepada hukum asal, solat secara tamam sempurna di dalam waktunya masing-masing. Zuhur dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar, maghrib dalam waktu maghrib, isyak dalam waktu isyak. Itulah. Baik. Si musafir hendaklah berada di luar kawasan qaryah ataupun mukim terlebih dahulu hingga melepasi sempadan kawasan tempat kediamannya, qaryahnya, menurut jumhur fuqaha. Kan? Setengah pendapat menyatakan keluar daripada, katakanlah sini ada USJ 9, sana ada USJ 11. USJ ni pun besar dah. Kan? Setengah membenarkan keluar daripada zon qaryah ni, okey dah. Setengah yang lebih kuat dia suruh keluar mukim. Nabi SAW dalam sirah baginda keluar daripada bumi Madinah. Madinah kan besar. Baru baginda menjamakkan ataupun mengqasarkan solat baginda SAW. Begitulah tuan-tuan ya. Baik. Ada orang bertanya, Ustaz, rumah saya kat Bangi. Saya kena outstation audit dalaman contohnya lah. Ya. Office di Bangi, audit di JB, Johor Bahru. Balik daripada audit di JB itu belum lagi sampai ke Bangi, dapat mesej daripada bos, teruskan perjalanan pergi ke Perlis pula, buat audit di sana pula. Tapi Ustaz, saya nak singgah sebentar di rumah saya di Bangi, nak ambil laptop.
Contohnya lah, sebab laptop yang dia gunakan sebelum itu nampak gayanya tak bertahan lama. Ada satu lagi yang lebih baru ada di rumah di Bangi. Boleh tak ketika mana dia singgah daripada JB balik ke Bangi itu, berhenti sekejap, dia solat jamak dan qasar di rumahnya, kemudian terus meneruskan perjalanan pergi ke Perlis? Maka jawapan dia tidak boleh. Kerana dia balik ke Bangi itu, rumahnya adalah tempat dia bermukim, watan ataupun tempat tinggal dia. Gitu tuan-tuan ya. Sebab dia kembali ke tempat asal. Jelas? Jelas, insya-Allah. Baik. Saya tak bawa buku ni tuan-tuan. Kan harga dia RM13 je. RM13. Sebenarnya ada banyak stok dekat office saya tu. Selalu jual untuk staff TNB. Sebab kami institusi latihan, orang outstation selalu kan datang daripada Semenanjung ni, banyak arah lah. Sabah Sarawak pun datang juga kursus macam tu. Jadi bila kita waktu Zuhur tu, kita bercerita tentang fik jamak dan qasar ni, ramai dapat pencerahan, dapat pembetulan daripada apa yang mereka faham sebelum ini yang tersalah faham. Contoh tuan-tuan, benda yang paling common tapi ramai dia senyap-senyap je, dia tak nak kecoh-kecoh kan. Mamat umpama contoh, dia ada isteri di USJ 9. Tiap-tiap bulan mesti outstation pergi ke Kuantan, kemudian pergi ke Kuala Lipis, kemudian pergi ke Kota Baru kan. Rupa-rupanya setiap bulan tu ada bini yang lain, rupa-rupanya yang di outstation tu balik rumah bini lah. Gitu kan. Jam dia akan jam masa bila tuan-tuan? PKP, jam kepala otak, tak boleh balik, kena duduk kat rumah dia diam-diam kan. Masa tu hari biru lah, banyak situasi ni berlaku PKP hari tu tuan-tuan kan. Transfer online je lah duit yang dia boleh buat. Dia tu tak boleh pergilah ke rumah isteri-isterinya tu. Okey, persoalan dia, ketika mana dia outstation pergi ke rumah isterinya di Kuantan, jarak perjalanan daripada USJ 9 ke Kuantan lebih daripada 90 km. Boleh tak dia jamak dan qasar di rumah isterinya di Kuantan tu? Sebab dia hanya nak stay 2 hari sahaja, ataupun sehari sahaja, ataupun sekejap saja, 3 jam sahaja kan. Nak bagi duit, nak makan minum, nak solat, tidur sekejap, bersuah kan. Maka jawapan dia tak boleh. Kerana rumah isteri adalah juga rumah suami, walaupun duduk berasingan sekalipun. Begitu tuan-tuan kan. Baik. Maknanya sama ada rumah itu rumah yang disewa atau rumah yang dibeli, samalah, dia namakan sebagai tempat tinggal suami isteri. Begitu. Jadi yang boleh hanya dalam perjalanan sahaja, in between daripada USJ 9 ke Kuantan tu, mukim apa nama tempat mukim daerah dia tu di Kuantan tu, maka jarak itulah yang dibenarkan solat jamak dan qasar. Dan seterusnya perjalanan daripada Kuantan pergi ke Kuala Lipis pun sama, benda yang sama terpakai dalam perjalanan sahaja. Okey, clear? Jelas. Tajuk yang lain pula, seseorang bermusafir ataupun dia outstation daripada sini pergi ke Ipoh ya. Dia nak stay di Ipoh tu, di homestay tu bersama dengan rakan-rakan setugas tu 3 hari. 3 hari ataupun 3 hari setengah. Apakah layak baginya untuk perjalanan itu solat musafir jamak qasar, dan semasa dia stay 3 hari 3 hari setengah tu? Ya, boleh. Macam mana cara nak mengira hari tu? Baik, bermula daripada kita bergerak daripada USJ ni waktu Zuhur hinggalah ke Zuhur esok, ini namanya hari perjalanan yang diharuskan jamak dan qasar. Itu cara nak mengira dia begitu, yang pertama sekali. Tapi kena ingat, Zuhur esok hingga ke Zuhur lusa ke hingga Zuhur tulat hinggalah Zuhur yang ketiga ketika di sana tu. Ketiga ke keempat? Keempat. Keempat sebab dah berada kat sana dah. Itu kan? Maknanya bilangan Zuhur tu 4, tetapi bilangan tinggal baru 3. Bilangan stay tu baru 3 hari. Kan?
Kemudian hari yang seterusnya barulah dia patah balik. Memanglah dia dalam keadaan orang yang bermusafir. Gitu ya. Baik. Katakanlah dia kata, Ustaz, saya ni nak balik kampung, memang saya nak stay 5 hari penuh. 5 hari penuh. Hari ke-6 baru balik USJ balik. Kampung kat mana encik? Kampung saya dekat Simpang Pulai katanya. Oh, sana memang lebih 2 marhalah pun. Boleh tak Ustaz, 3 hari semasa saya di Simpang Pulai tu saya jamak dan qasar, 2 hari saya solat tamam. Tak boleh. Sebaik saja dia sampai di mukim kampungnya itu, dia tidak lagi layak jamak dan qasar. Dia hanya layak dalam perjalanan sahaja, kerana apabila dia merancang untuk stay di tempat itu melebihi 4 hari ke atas, maknanya penuh 4 hari syarat dia, penuh 4 hari ke atas, maka statusnya bukan lagi musafir, dia hanya status musafir dalam perjalanan sahaja. Semasa sampai dia dikira bermukim, maka tidak layak baginya jamak dan qasar, sebaik sahaja sampai. Ramai yang tersalah faham, nak stay 5 hari, 3 hari dia jamak dan qasar, 2 hari dia solat tamam. Maka yang 3 hari ini wajib dia qada Zuhur, Asar, Isyak, Maghrib. Subuh aja tak, sebab subuh memang duduk dalam waktu dia. So mana yang jamak-jamak, mana yang qasar-qasar tu habis, lebur. Ulang semula yang baru. Bagaimana hukum nak mengqadanya? Macam mana pula cara, Ustaz? Oi, banyak rakaat saya nak ganti ni Ustaz. Semayang tu, semayang yang wajib bagi saya dilakukan secara tamam 4 rakaat. Makanya saya kena qada di tempat saya duduk di USJ ni 4 rakaat lah ya. Ya. Sebab dia memang layak untuk 4 rakaat, dia tak layak untuk 2 rakaat. Dalam situasi kes ni, tuan-tuan. Gitu ya. Okey, kes yang sedikit berbeza. Umpama contoh, orang tu dia meninggalkan solat ketika mana dia memang status orang yang musafir, dengan sengaja dia tinggalkan solat tersebut. Dan dia tetap layak untuk mendapatkan rukhsah jamak dan qasar. Tapi sengaja dia tinggalkan zaman muda-muda dulu tengah jahat. Umpama contoh, ingat balik dah tua-tua ni, ya Allah banyak Engkau bagi keringanan pada aku ni untuk semayang secara qasar, tapi aku tak buat. Macam mana cara nak qada dia? Okey. Pertama sekali, kalau dia sedang dalam musafir, dia nak qada solat yang musafir dulu tu, boleh untuk dia qada dalam keadaan qasar, 2 rakaat. Ketika dia sedang bermusafir sekarang, perjalanan yang baru, dia ada ruang waktu, dia nak qada solat-solat tu, boleh. Kalau dia bukan dalam musafir, dia sedang menetap di mana tempat dia tinggal sekarang, dia nak qada solat musafir yang dulu, maka kembali pada hukum asal 4 rakaat. Itu tuan-tuan ya. Dan satu lagi syarat kita kena ingat, tak kiralah sama ada solat musafir ataupun solat yang bukan musafir, jangan kita setkan solat qada dilakukan pada waktu tahrim. Waktu tahrim ialah pada waktu syuruk hinggalah sampai kepada waktu duha. Waktu syuruk katakanlah pukul 7. Waktu syuruk. Waktu solat sunat isyraq 7 suku. Waktu solat sunat duha 7.30, 15 minit kemudian. Itu kaedah kan? Jadi setelah 7.30 baru boleh buat solat qada. Kalau yang tak disetkan tak apa dan dalam waktu tahrim ni. Tapi kalau yang disetkan tertolak, tidak sah. Dalam kitab Mughni dia sebut tidak sah. Gitu ya. Banyak lagi waktu yang lain kan. Jadi tidak boleh juga qada solat waktu khatib sedang berkhutbah. Time tu lah khatib khutbah tak sedap ni, aku semayang qada lah dulu banyak. Tak boleh. Tak boleh. Waktu tu adalah waktu untuk mendengar khutbah. Gitu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kenapa saya bawa kitab ni pada malam ni? Selalu bawa kitab tasawuf. Sebab selain daripada motivasi untuk kita nak jadi orang yang baik, kita perlu perbetulkan ibadat kita. Kerana syarat untuk jadi baik, ibadat itu kena betul. Kalau ibadat tidak betul, jangan harap peribadi kita akan jadi baik dalam masa yang singkat. Tak.
Sedangkan kita khawatir tempoh kita tak bertemu Allah semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Itu maksud saya. Itu kan? Sebab Ramadan hari tu, seminggu yang hujung tu pun anda tak guna waktu tu untuk tazkirah yang motivasi Ramadan tu, tak. Tapi anda bagi penekanan tentang fik solat. Sebab ramai orang sembahyang tapi sah batal dia tak jaga. Kan? Ada yang angguk-angguk geling-geling masa solat. Masa dia baca secara jahar, secara kuat ni, dia macam ni. Kalau pergerakan sedikit tu okey lagi. Kan? Ini ketara orang belakang perasan. Oi, imam geleng-geleng kepala. Kan? Lebih daripada 3 kali berturut-turut batal solat imam. Begitu juga ada yang imam memberi salam dalam keadaan cuai. Lafaz salam dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, sedap bunyi. Batal. Assalam, itu yang sepatutnya. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Ini berlaku juga di tempat saya, institusi kami lah. Ada orang nak naik jadi imam, Ustaz, boleh saya jadi imam? Silakan doktor. Kan? Saya pun perut tak apa selesa ni. Kita pun pergilah bilik air dulu. Pergi bilik air dulu, azan isyak kumandang. Lama pula kita kat situ. Kemudian diorang dah solat sunat. Kemudian si fulan tu naik jadi imam. Ketika rakaatnya kedua, saya masuk masbuk. Kita dengar bacaan Fatihah dia, boleh lepas ni, okey, tak ada masalah. Kan? Tetapi kita rasa taradud, berbimbang-bimbang. Aku risau aja kat hujung-hujung ni nanti tak betul semayang dia ni. Kan? Benda tu berkata-kata dalam hati, tuan-tuan. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi. Babai terus. Terus kita wajib mufaraqah. Wajib kita pisah daripada imam. Kalau kita tidak bersegera pisah daripada imam, solat makmum tersebut batal. Gitu tuan-tuan ya. Kebiasaannya kalau jumpa orang yang macam ni, saya akan WhatsApp dia untuk dia perbetulkan Fatihahnya, yang salah tadilah. Kerana yang salah itu adalah rukun qauli. Rukun qauli. Satu lagi ni, duk gerak-gerak ni. Rukun fi'li dia kena apa? Tetap. Berdiri tetap tu. Jangan menyalahi perkara yang membatalkan solat. Tu. Jadi saya pun WhatsApp kepadanya, doktor, minta maaf cakap, ini bukan nak jatuhkan doktor, tidak. Tapi nak memperbetulkan apa yang tersalah. Doktor, kat sini doktor salah, kat sini doktor salah. Yang betulnya begini-begini. Doktor, minta maaf, doktor kena ulang solat doktor selama ini. Masak tuan-tuan. Masak. Terduduk tak? Terduduk. Gitu kan? Sebab itu, tuan-tuan, kita jangan merasa selesa kecuali memang dah diakui kan oleh guru kita. Okey, alhamdulillah lulus, lepas. Kan? Sebab itu ibadat dia kena buat pertama betul dan kedua betul-betul. Ibadat yang betul dia kenal sah dan batal, dan maksud betul-betul adalah ibadah itu kita hadapkan semuanya kepada Allah, bukan kerana orang. Dan kita melihat ibadat itu Allah Ta'ala mengizinkan kita melakukannya, bukan diri kita ni kita nampak aku yang buat, aku yang itu, aku yang ini. Tak, kita padamkan diri kita. Kita nampak af'al Allah memilih kita, syukurlah kerana kita menjadi orang yang taat. Itu nampaknya. Maka pada sudut syariat kita buat betul, pada sudut hakikat kita hadapkan betul-betul pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Situ tuan-tuan ya. Baik. Okey. Macam mana syarat untuk orang niat jamak? Waktu bila tu? Sebelum masuk waktu ke? Setelah masuk waktu. Waktu zuhur dah masuk, barulah dia niat, katakanlah dia nak menjamakkan dengan jamak takhir. Dengan jamak takhir. Maka sebelum berlaku tamatnya waktu zuhur, dia mesti niat, kan? Aku jamakkan zuhur takhir. Begitu. Kan? Ataupun aku takhirkan zuhur dalam waktu asar. Itu keadaan dia. Boleh tak kita mengubah niat asal kita nak buat jamak takhir, kemudian kita ubah, kita kata nak jamak takdim lah, ada masa ni? Jawapan dia harus.
Jawapan dia harus. Nabi SAW apabila baginda bermusafir dalam keadaan ketika itu, saat memulakan perjalanan, waktu solat telah masuk. Lalu baginda SAW melaksanakan solat secara jamak takdim. Maknanya Zuhur dan Asar buat dalam waktu Zuhur. Kalau malam, Maghrib dan Isyak buat dalam waktu Maghrib. Kerana memulakan musafirnya itu telah pun masuk waktu. Ada pun satu lagi, apabila musafir tersebut belum lagi masuk waktu Zuhur, katakanlah, umpama contoh katakanlah pukul 12. Kita ikut time kita lah, senang nak buat contoh tu. Lalu baginda SAW akan melakukannya secara jamak takhir. Itu kaedah yang baginda SAW suka buat. Silakan kalau kita mampu meraihkannya, silakan, tak ada masalah. Yang penting kita nilai, kita yang bawa kenderaan ke atau orang lain yang bawa kenderaan. Kalau kita menumpang orang, maka sudah tentu kita terikut dengan jadual orang tu sendiri. Jadual orang tu sendiri, umpama contoh, kita naik bas, kita naik flight, kita naik kereta api, ada jadual perjalanan dia, maka kita kena bijak mengatur keadaan kita dalam nak melaksanakan ibadat tu. Begitu tuan-tuan ya. Baik. Jamak, kemudian qasar. Jamak himpun, kemudian qasar iaitu diringkaskan. Tuan-tuan, selain daripada jamak takdim dan jamak takhir, ada satu lagi namanya jamak suri. Jamak suri ni dia diberi satu istilah sahaja. In reality, dalam keadaan sebenar, dia bukanlah jamak. Cuma nampak wajah tu seolah-olah dua solat itu dekat, hampir. Satu dan satu diikuti, selepas satu ni dilaksanakan. Jamak suri ialah solat yang sempurna 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, dibuat duduk dekat dengan pemisah waktunya, iaitu azan asar. Keadaan ni macam ni sesuai untuk siapa tuan-tuan? Orang yang mengalami kesukaran dalam nak mengurus dirinya untuk berwuduk, untuk bersuci, berwuduk, pakai pampers dan sebagainya, dan melaksanakan solat. Setengah orang daripada kalangan kita ada yang uzur, ada yang sakit, ada yang lumpuh. Dia nak bergerak, memang susah. Dia perlukan bantuan isteri kadang-kadang tu. Ada setengah jabatan syarikat mengizinkan bagi isteri, awak masuk awal pukul 7, awak boleh balik pukul 4. Kenapa dia minta begitu? Sebab nak uruskan suami, supaya suami boleh solat. Company pun setuju, silakan, tak ada masalah. Inilah dia, di antaranya. Ustaz, macam mana nak berwuduk? Payah Ustaz, saya seorang, katanya. Tak perlulah nak bangun daripada katil pergi ke bilik air. Lumpuh susah. Nak urus diri dengan tangan tu boleh, bawah ni lumpuh separuh, umpama contohnya lah. Itu tapi boleh tak urus diri di atas katil? Boleh Ustaz. Guna wet tissue, dry tissue, guna botol spray. Spray tu betul-betul lapik dengan plastik, kena ada tuala yang bersihkan tu. Spray tu sehingga air mengalir, sehingga air tu jangan sekadar lembap, sehingga air tu turun mengalir tu, barulah kita lap. Gitu tuan-tuan ya. Begitu juga untuk berwuduk, spray kat muka tu sampai air tu mengalir, dia turun bawah tu, barulah kita ratakan. Maknanya betul basah lah, bukan sekadar lembap sahaja. Gitu tuan-tuan ya. Muka, tangan, kepala ni dan kaki kita advise. Baru-baru ni kawan sama sekolah dululah, tahun 1988, Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Boleh ke saya tiap-tiap hari solat qadha Zuhur dan waktu Asar? Tak boleh tuan. Tuan boleh buat jamak suri. Jamak suri tu macam mana Ustaz? Inilah dia yang saya sampaikan tadi tu. Oh macam ni. Rasa lega dia kata. Kalau macam ni boleh buat Ustaz. Itulah dia tuan-tuan. Tu dia Baik. Jadi jamak takdim di awal waktu yang pertama. Jamak takhir waktu yang kedua. Jamak suri ialah masing-masing dalam waktu masing-masing, cuma dia hampir dekat, dia duduk dekat. Itu dia Setengah orang pula dengan kemampuan dia yang terbatas, maka cara ini memudahkan baginya untuk tukar salin pampers tu tak banyak kerap kali.
kerana kerap kali akan memakan modal dia. Faham tuan-tuan ya? Nampak kan? Baik. Sekejap je masa dah 8.25 dah. Allahu Rabbi ya Karim. Baik. Perjalanan musafir mestilah perjalanan yang harus pada syarak. Yang ini bukan perjalanan maksiat. Jika sekiranya perjalanan tersebut adalah perjalanan maksiat, kewajipan solat memang tidak tanggal, tetap wajib sampai bila-bila. Selagi kita belum mati. Maka orang yang ada perjalanan niatnya kerana maksiat, nak bawa lari anak dara orang, nak bawa lari bini orang, nak merompak, nak menyamun dan sebagainya, nak mengedar dadah umpama contoh, solat tetap wajib dilaksanakan sempurna 4 rakaat di dalam waktu masing-masing. Tidak ada jamak, tidak ada qasar. Begitu keadaan dia. Gitu tuan-tuan ya. Baik, bagaimana Ustaz? Ada orang tanya. Perjalanan asalnya hukumnya kerana benda yang harus. Tiba-tiba di pertengahan jalan kan ternampak amoy pakai kain terbelah kan, kejap halal, kejap haram, kejap halal, kejap haram. Dia lalu kan terbuka tutup, tengok kawan tu. Alamak, dah terbuat maksiat dah Ustaz. Keharusan solat jamak dan qasar tadi masih boleh ke tidak? Boleh. Sebab bukan itu niat dia dalam perjalanan dia. Niat dia adalah perjalanan yang harus. Baik. Bagaimana pula orang yang niat perjalanannya adalah tujuan maksiat kerana nak merompak. Tiba-tiba di pertengahan jalan sebelum sampai ke destinasi berubah niat kepada perjalanan yang harus. Terbuka channel IKIM FM, dengar rancangan Mau'izati, cerita tentang kematian. Oi, takut dia kata. Yop, kita tukar yop, tak jadilah hantar dadah ni yop. Kita buang je lah dalam semak, kita kambus je lah. Kita carilah kerja lain, buat kerja lain lah. Pindahlah terus daripada lokasi kita ni, jangan patah balik. Nanti tokek tanya, bos tanya itulah, tanya inilah, tanya. Kita pindah jauh terus lah. Aku tak nak lah, aku takut mati ni. Jangan main. Kan? Baik, macam mana syarat jamak qasar? Dia dapat tak? Maka ketika mana dia mengubah niat dia untuk meninggalkan kejahatan tersebut, jarak yang ketika dia mengubah niat ke hadapan tu cukup tak 90 km atau 2 marhalah. Kalau jaraknya cukup, perjalanan jarak tersebut itu layak baginya jamak dan qasar. Gitu tuan-tuan. Jelas ya? InsyaAllah. Kalau tak faham nanti tuan-tuan boleh tanya saya nanti masa lepas isyak nanti insyaAllah. Biasanya memang banyak soalan betul talu. Persoalan ni memang banyak orang akan tanya tuan-tuan. Baik. Lagi ada orang tanya, Ustaz, saya nak pergi tengok sukan lah. Saya nak pergi tengok sukan C. Boleh tak saya jamak dan qasar? Asal hukum harus, kecuali datangnya dalil-dalil pada mengharamkan. Sukan benda yang harus. Baik. Perincikan sikit, sukan apa yang kamu nak tengok tu? Dia pun sengih. Alamak, Ustaz tanyalah pula. Aku nak jawab ke tak? Kan? Malu juga nak jawab ni. Jawab aje lah. Kan? Dia nak tengok renang berirama rupanya. Haram jadah namanya. Bukan haram dah, haram jadah terus. Kan? Maka perjalanan tersebut maksiat. Tidak dapat baginya jamak dan qasar. Tak dapat. Baik tuan-tuan. Bagaimana pula hukum orang yang bukan bermusafir, kerja di Kuala Lumpur, kan? KL dekat area dengan Ampang, dekat dengan area tabung haji, kan? Nak balik ke USJ, office ada satu kat sini, satu lagi ada mesyuarat di KL. Tiba-tiba dalam perjalanan keluar daripada office di KL tu, belum lagi solat Zuhur, tiba-tiba terperangkap dalam jam. Nak ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh, kiri tak boleh, kanan tak boleh. Macam mana nak buat? Nak keluar duduk berdiri atas kereta, semayang atas kereta ke? Tak dibuat orang macam tu kan? Katakanlah kalau boleh berhenti, semua orang siap keluar lagi daripada kereta, semua isap rokok, main WhatsApp apa benda semua. Kita pula ada air macam ni dalam kereta, wajib kita berwuduk ni sebab ada air.
Kalau ada orang jual, kebetulan ada tepi jalan tu ada orang jual air mineral, ada paip umpama contoh yang boleh kita bayar, maka wajib kita bayar, ambil wuduk dan solatlah di tepi jalan tu. In case tak boleh buat semua benda tu, air pun tak ada, debu tayamum pun tak ada, maka jawapannya harus dijamakkan solat tersebut ke waktu asar. Bukan qada, dijamakkan, harus. Gitu tuan-tuan ya. Tapi perjalanan ni bukan musafir. Ya, walaupun bukan musafir sekalipun, jamak sahaja, tidak ada qasar. Qasar ringkaskan menjadi 2. Jamak dihimpunkan, dipindahkan solat tersebut ke dalam waktu yang lain. Begitu ya. Baik. Lagi, keperluan jamak juga harus bagi doktor yang membedah. Doktor yang membedah pesakit. Ada masa operasi tu 3 jam, ada 4 jam, ada 5 jam, 12 jam pun ada. Operate orang ni. Boleh tak ditinggal sekejap? Tinggal sekejap. Jom kita relax sekejap. Pergi semayang sekejap. Mana ada macam tu. Dia terus kan. Kebiasaannya, sahabat saya juga, Dr. Mutalib, Prince Scott, di Jalan Ampang tu. Kami selalunya buat sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir, Ustaz. Kami dah biasa pengalaman uruskan jenazah, uruskan orang-orang yang sakit ni. Dia kata memang akan makan masa begitulah. Jadi kita orang ada bilik surau kecil sebelah operation theater tu, sebelah bilik operation, bilik pembedahan. Jadi kami jemaah lah 3-4 orang. Gitu tuan-tuan ya. Kawan sekolah saya lah dah jadi doktor pakar kat situ. Jadi pelajaran ni dia gunakan dalam kerja dia tu. Gitu kan. Ada sedikit pengalaman menarik lah dicerita pada saya sebagai selingan pada malam ni tuan-tuan ya. Ialah benda-benda mistik dia pun wujud di hospital-hospital. Sebab setiap manusia yang datang tu di pelbagai penyakit, bahkan ada penyakit-penyakit yang mengiringi di sampingnya adalah benda-benda yang mistik. Kan? Tak kira lah sama ada dia Muslim atau dia non-Muslim. Kadang dah dipanggil orang-orang daripada tim Darul Syifa ataupun mana-mana pertubuhan ru'yah dan sebagainya. Lepas buat tu selesai, bila datang pesakit yang lain, datang pula yang lain makhluknya. Sampai doktor ni dah immune dah biasa dah lah, lantak korang lah, tak ada benda dah kan. Steady dah doktor-doktor tu, subhanallah, hebat kan. Tengah-tengah operate ni tuan-tuan, tengah operation ni, dekat skrin cermin tu nampak ada lembaga warna hitam. Duk tengok, duk perhati kan. Sebab diorang dah banyak berulang kali berlaku benda tu, dah tak ada benda, tak kisah dah kan. Cuma tak adalah diorang minta daripada kau tengok tu, baik kau datang sini tolong lap peluh aku ke apa ke, itu tak adalah kan. Itu jin lah. Jin juga belajar daripada manusia tuan-tuan kan. Dia belajar juga daripada manusia. Gitu ya. Baik, waktu isyak ku apa? Lagi 2-3 minit insya-Allah. Okey, jelas. Seterusnya tuan-tuan, beberapa contoh-contoh yang kita bongkarkan pada malam ini bagi mencerahkan yang kusut. Apakah keadaan yang menyebabkan tiada keharusan salat qasar, yakni wajib bagi seseorang itu solat secara tamam mesti 4 rakaat? Yang pertama, kerana dia terlupa niat qasar, maka dia kembali pada 4 rakaat. Yang kedua, dia berimamkan orang yang dia menyangkakan orang itu 2 rakaat. Rupa-rupanya orang itu 4 rakaat. Rupa-rupanya yang dia ni makmum, dia buat 2. Orang yang buat 2 tak boleh ikut orang yang buat 4, melainkan dia mengubah niatnya menjadi 4. Maksudnya apa? Tiba-tiba imam tu bangkit rakaat ketiga. 4 rakaat rupanya. Maka kita qasad dalam hati, aku mengikut sebagaimana rakaat imam, sah solat kita. Kita tidak boleh mufaraqah, pisah daripada imam. Apabila kita mufaraqah, batal solat kita. Itu ya. Tetapi imam yang 2 rakaat boleh diikuti oleh makmum yang 4 rakaat. Tak ada masalah. Sebaliknya gitu ya, tak ada masalah. Jangan makmum kurang dari imam. Makmum kurang dari imam, tidak sah solat makmum. Kalau makmum lebih rakaatnya daripada imam, dalam kes ni sah solatnya. Itu keadaannya kan. Baik. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak tu
mencerahkan situasi-situasi yang mungkin tuan-tuan pernah tersilap sebelum ni. Ya, akan datang kita akan cerita lagi, mungkin ulang 1-2 topik, begitu juga topik-topik soalan-soalan yang lain. Orang tu dia dah solat dah kan, jamak takdim, kemudian sampai ke USJ ni masuk waktu asar, tadi dah buat dah asar jamak takdim, perlu ke dia ulangi semula? Tak perlu, kerana solat tersebut dah selesai, dah buat dah jamak takdim tadi. Di mana? RNR Sungai Buloh contohnya lah. Tapi ustaz, saya ada masa lapang, tadi saya solat seorang-seorang aja, yang ini solat berjemaah ramai, saya ulang boleh tak ustaz? Boleh. Sunat hukumnya i'adah solat kerana menuntut pahala yang lebih besar berjamaah. Jadi tuan-tuan nampak jelas kan? InsyaAllah, mudah-mudahan ada kebaikan. Bermaaf atas kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.